don't forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Long Wan tentang isu apa? Tak bayar gaji sejak September, GIC Kedah diberi notis. Saya baca detail sedikit. Menteri Sumber Malaysia Steven Sim berkata pihaknya memantau kes melibatkan Kedah Agro Holding sambil menyatakan syarikat itu tidak membayar gaji 24 pekerja sejak September lalu. Katanya syarikat itu berjanji akan memohon bantuan daripada kerajaan Kedah untuk menyelesaikan tunggakan gaji. Mereka akan mengadakan pertemuan dengan Menteri Besar Kedah hari ini, katanya pada sidang media. Okey, mari dengar respon Datuk Long Madam. Dia akan letak komen macam biasa. Soalan tu berkenaan dengan anak syarikat kerajaan negeri Kedah tidak dibayar gaji tertunggak. Saya rasa kita ucap tahniah kepada rakyat negeri Kedah kerana kita dah beritahu banyak kali bahawa Sanusi ni memang tak boleh handle. Pasukan bola sepak pun tak berbayar, kan? Anak syarikat kerajaan negeri pun tak boleh bayar. Mereka tak boleh takbir, tapi kita lihat orang Kedah bagi juga, kerana sikap Sanusi ni digemari oleh rakyat Kedah. Jadi hari ni rakyat Kedah kena tanggung lah, kan? Saya harap ini menjadi pengajaran kepada orang Kedah. Bila kita nak memilih kerajaan, kita bukan pilih kerajaan kerana ianya dipimpin oleh badut sarkas, kan? Kita nak pilih kerajaan bukan kerana orang ni boleh maki orang kepala bapak kau dan sebagainya. Kita nak pilih kerajaan bukan kerana orang ni kedebe ataupun berani tak tentu pasal sampaikan Sultan Agung, Raja-Raja Melayu pun nak dihina keturunannya, kan? Bukan macam tu, kan? Bila kita nak pilih kerajaan, kita kena pastikan kerajaan yang boleh mentadbir sebuah negeri. Kalau anak syarikat kerajaan negeri pun tak berbayar gaji dia, so jangan salahkan orang lain, salahkan orang Kedah yang telah mengundi PAS, kan? Bagi saya simple saja, hadaplah. Ini semua keputusan kamu. Kita dah cakap banyak kali, kita pergi berkempen di Kedah untuk berikan pemahaman kepada rakyat negeri Kedah, dan orang negeri Kedah mengambil keputusan untuk mengekalkan Sanusi walaupun pelbagai perkara yang beliau lakukan, kebobrokan beliau dan sebagainya, mereka bagi juga. Hari ini telanlah, telan bulan-bulan apa yang kamu undi. Kita tak boleh nak jawab apa, sebab kita tak boleh campur tangan urusan Kedah. Biar orang Kedah menyelesaikannya. Tapi malangnya, mungkin lagi 4 tahun ataupun 4 tahun lebih, barulah tuan-tuan boleh membetulkan keadaan. Okey? Seterusnya adalah rakyat mengeluh dengan kenaikan harga makanan di pasar Ramadan tu. Ya. Tinjauan yang dibuat oleh media peniaga terpaksa menaikkan harga kerana kos barang yang mahal dan meningkat. Pandangan tu? Pada pandangan saya lah, pada pandangan saya, ada certain barang memang harga dia meningkat. Itu kita tak boleh nafikan, kan? Tapi kadang-kadang peningkatan itu juga berpunca daripada gaya hidup. Berpunca daripada gaya hidup. Ada orang dia pergi ke apa? Dia pergi ke pasar Ramadan, kan? Tapi contohnya lah, kalau dia beli air kopi, kan? Air kopi, dia tak nak beli air kopi yang murah, yang harga RM3, RM3.50. Dia nak air kopi yang standard dia kurang-kurang pun macam Starbucks, kan? Yang itu RM10 pun dia sanggup beli. So itu bukan peningkatan kos harga hidup, itu peningkatan kos gaya hidup. Kalau kita tengok kita yang mampu ni pun kadang-kadang kita fikir 10 kali nak beli kopi-kopi macam dekat Starbucks dan sebagainya. Tan gaya hidup lah. Jadi bagi saya, bila kita dalam musim bulan Ramadan ni, kita pergi ke pasar Ramadan, kita beli benda yang penting saja, tuan-tuan. Kita beli benda yang penting. Kita orang kat sini kejap lagi dah nak masuk buka puasa ni. kita beli benda yang
penting saja. Kalau misalnya kita rasa tekak kita ni nak makan benda yang special dan sebagainya, maka tuan-tuan kenalah bayar kos tambahan gaya hidup. Itu tak boleh nak lari lah. Tapi saya tak nafikan bahawa memang terdapat barang-barang meningkat, dan peningkatan barang-barang itu tak semestinya tidak semestinya disebabkan oleh apa dipanggil kos kenaikan harga barang. Memang ada disebabkan kos kenaikan harga barang, memang ada disebabkan peniaga-peniaga mengambil kesempatan untuk menaikkan harga barang disebabkan itu dan ini, kan? Tetapi dalam masa yang sama juga, sebagai pengguna, kita mempunyai kuasa menentukan harga barang. Kalau kita tahu harga barang tersebut tinggi, kalau kita masih lagi membeli barang tersebut, maka akhirnya tuan-tuan, harga barang itu akan melambung lebih tinggi. Dia tidak akan turun. Bila ada demand terhadap sesuatu barang, sudah pastilah harga barang itu akan naik kalau supply dia kurang. Tapi kalau kita cari alternatif kepada barang tersebut, maka demand terhadap barang yang biasanya kita gunakan itu akan menurun, dan akhirnya harganya mungkin akan kembali kepada harga yang berpatutan. Jadi kita kena gunakan kuasa kita sebagai pembeli juga. Okey, ada lagi? Kita tahu Muhyiddin Yassin menyifatkan kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim, kerajaan perpaduan ini adalah kerajaan autokrasi dan tidak berlandaskan demokrasi tu. Kalau nak cerita kerajaan autokrasi, tidak ada lagi dalam Malaysia ini sebuah kerajaan yang membawa Malaysia ke arah kegelapan. Saya nak beritahu, kali terakhir kita mengumumkan darurat ialah ketika peristiwa 13 Mei. Tetapi di sepanjang masa zaman kegelapan Muhyiddin, disebabkan untuk mempertahankan kedudukan beliau sebagai Perdana Menteri, negeri Perlis yang angka COVID begitu rendah pun, satu Malaysia dia daruratkan. Mana lebih autokrasi? Sehingga hari ini Datuk Seri Anwar tidak pernah menyalahgunakan kuasa dia untuk mendaruratkan negara, untuk mempertahankan jawatan Perdana Menteri dia. Tetapi Muhyiddin menggunakan kuasa dia sebagai Perdana Menteri untuk meminta Yang di-Pertuan Agong mendaruratkan negara ni demi kepentingan temolok peribadi dia untuk mengekalkan jawatan Perdana Menteri. So tak payah duk sembang lah. Dan bila dia jadi Perdana Menteri, bila dia umumkan darurat, kita lihat bagaimana beliau telah pun menggunakan duit negara sewenang-wenang, sesuka hati bapak dia. Dia telah gunakan duit negara, duit pembayar cukai tanpa dibawa masuk ke dalam parlimen untuk diluluskan. Dengan hari ini terbongkarnya apa yang dipanggil sebagai projek Jana Wibawa, skandal Jana Wibawa. Bagaimana nama Jana Wibawa itu bagus, untuk orang Bumi Putera, orang Islam. Tetapi kita lihat bagaimana Toke Kilang Prabut di Pagu, kawan dia boleh dapat hasil daripada projek Jana Wibawa. Hari ini sudah dihadapkan ke muka pengadilan dan mereka semua sudah didakwa. Kita tunggu masa saja dijatuhkan hukuman kelak, insya-Allah. Kita saya baca detail sedikit lagi. Katanya syarikat itu berjanji akan mohon bantuan daripada kerajaan Kedah untuk menyelesaikan tunggakan gaji. Mereka akan mengadakan pertemuan dengan Menteri Besar Kedah hari ini, katanya pada sidang media. Saya berharap kerajaan negeri akan mengayomi serius 24 pekerja yang tidak menerima gaji. Kedah Agro Holding adalah anak syarikat milik Perdana Menteri Besar Kedah MBI. Okey tuan-tuan, mari terus menyokong kerajaan perpaduan dan Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.